Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama lagi dalam sesi pagi ini, iaitu sesi tadabbur harian setiap daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita di muka surat 601. Kita telah sampai ke insya-Allah ke penghujung-penghujung daripada mushaf kita, insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 601 ini, ialah kita akan ada insya-Allah 3 surah. Yang pertama sekali ialah surah Al-Asri, dan yang kedua ialah surah Al-Humazah, dan yang ketiga ialah surah Al-Fil. Jadi kesemuanya insya-Allah kita akan semuanya lengkap, iaitu keseluruhan surah-surah ini kita akan diskuskan, insya-Allah. Kita akan tengok apakah pengertian-pengertian ataupun pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah-surah ini. Dan sebelum daripada itu, seperti biasa, insya-Allah kita akan lihat juga makna-makna setiap daripada perkataan-perkataan yang sukar kemungkinan, ataupun yang bukan biasa dalam bahasa Arab, ataupun ertinya iaitu perkataan-perkataan yang mungkin mempunyai keistimewaan. Semua Quran ada keistimewaannya, insya-Allah. Tetapi kita akan petik beberapa perkataan-perkataan lah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah-surah ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, surah ini di antara surah yang pendek kerana mengandungi 3 sahaja ayatnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memulakan dengan surah ini dengan sumpah. Sebagaimana biasa kita akan lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak benda. Kadang-kadang dalam sumpah-sumpah itu ada la uqsimu bihadzal balad sebagai contohnya. Jadi la ni adalah dikatakan oleh setengah ulama sebagai tambahan, tetapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah tetapi tanpa huruf la. Jadi terdapat banyak pelbagai pandangan ulama mengenai perkara ini. Jadi seperti biasa, insya-Allah kita tidak akan menceritakan pada sesi kita pada pagi ini, kerana kita telah menjelaskan perkara ini sebelum daripada ni. Jadi kita tengokkan surah ini, iaitu surah Wal Asri ini, pada kebiasaannya kita membacanya pada setiap kali kita tamat satu majlis dan sebagainya. Jadi perkara ini sebenarnya adalah diamalkan oleh para sahabat pada zaman Nabi dulu, selepas daripada Nabi, kerana untuk mengingatkan. Tujuannya adalah kerana maknanya, kerana pengertiannya. Sama sebagai Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah pembukaan, kita ingatkan tanggungjawab kita. Tetapi dalam surah Wal Asri ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa manusia ni dalam rugi. Oleh kerana itulah bila kita berpisah daripada sesuatu majlis, maka para sahabat mereka membaca surah ini untuk mengingatkan mereka bahawa selepas daripada ni kita berpisah daripada majlis kita, kemungkinan kita akan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kerugian kepada kita, ataupun nak mengingatkan kita bahawa kehidupan kita selepas daripada ni kemungkinan lalai, kemudian lara dan sebagainya, kemungkinan tidak melakukan perkara-perkara yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam surah ini. Jadi surah ini mengandungi pengertiannya yang sangat besar, sehingga seperti Imam Asy-Syafi'i telah menyebutkan, kalaulah tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan surah ini, nescaya sudah cukup untuk manusia. Jadi apakah dia yang perkara besar yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah ini? Yang pertama sekali, Allah Taala bersumpah, wal asri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut innal insan, sesungguhnya insan. Al-insan di situ ada alif lam. Alif lam situ maknanya ialah untuk menunjukkan kepada, dipanggil lil istighraq. Lil istighraq ni maknanya itu merangkumi seluruh manusia, artinya bukan hanya sebahagian manusia sahaja, tetapi semua manusia, jins insan. Makna manusia ni secara generalnya, secara keseluruhannya, secara semuanya, siapa-siapa saja yang dianggap sebagai manusia, maka sebenarnya lafi khus, Allah Taala kata, iaitu mereka ini adalah situ maknanya untuk takkid. Lafi khusin, sesungguhnya. Jadi inna tu dah takkid dah, inna tu dah nak menyungguhkan. Kemudian sebut lagi di sini ialah lafi lagi, lafi sesungguhnya dalam khusrin, dalam kerugian. Jadi
ada perbincangan ulama berkenaan dengan wal asri, maksud asri di sini. Ada 3 lah pendapat besar ulama, iaitu yang pertamanya mengatakan wal asri itu demi masa itu adalah masa. Masa apa? Iaitu masa lah. Masa kita ni, iaitu masa kan. Ad-dahru dia kata dalam bahasa Arab kan. Iaitu perjalanan siang, malam dan sebagainya, itu masa kan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan masa kerana apa? Kerana bila ada masa, maka adalah amalan-amalan di dalam tu. Jadi kita boleh lihat apa yang berlaku pada manusia pada hari ini kan. Dengan masa tu mereka ada yang memanfaatkan masa, ada merugikan masa, ada membuang masa, ada macam-macam masa kan. Tu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahawa asri di sini adalah maksudnya adalah waktu asar. Waktu asar iaitu di antara selepas daripada waktu zuhur sehinggalah masuk kepada waktu maghrib. Makna panjang sikitlah. Ada pendapat yang ketiga mengatakan bahawa al-asr di sini adalah solat asar tu sendiri. Solat asar tu. Jadi apa pun pandangan ulama itu saya sebutkan untuk kalau kita terjumpa, kalau kita terdengar ada orang menafsirkan tu, itu maknanya semua tu termasuk dalam poin-poin atau pandangan yang diberikan oleh ulama-ulama tafsir terhadap perkataan ini. Jadi semua tu insya-Allah boleh diterima, tapi kesimpulannya ialah bahawa Allah Taala ni bersumpah sama ada waktu asar ke, sama ada solat asar ke, sama ada waktu secara keseluruhan, semua tu boleh, nak menunjukkan bahawa masa ni satu benda yang sangat penting. Jadi kemudian Allah Taala selepas satu apa yang nak dicerita yang kita sebut tadi, iaitu manusia ni semua rugi kecuali. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan pengecualian kan. Ada di kalangan mereka ni yang tidak rugi. Siapakah yang tidak rugi itu? Iaitu illal lazina. Melainkan orang-orang yang macam mana? Amanu. Yang pertama sekali ialah beriman. Yang kedua ialah wa'amilus solihat. Jadi wow di situ nak menunjukkan bahawa apa? Bahawa maknanya kalau ada iman saja tanpa amalan, maka itu ada masalah sebenarnya. Sebab bagi kita semua ialah apa kan, amalan tu adalah merupakan pelengkap. Kalau tanpa amalan, kalau orang tu beriman, tiba-tiba tidak ada amalan, tidak beramal, so macam ada something wrong pada iman dia. Dia percaya, sebagai contohnya kan, ada polis di depan sana lah, sebagai dalam kehidupan harian kita kan, ada blok sana kan, ada road block sana kan, ada polis tahan, contohlah katakan, tiba-tiba dia tak ada lesen, tiba-tiba road tagnya mati, keretanya kan, ataupun motosikalnya. Jadi kita beritahu pada dia, di sana ada polis, jangan pergilah, kalau awak nak pergi, awak nak kena saman tak apa. Tapi dia pergi juga. Dia sama ada, jadi kita sekarang ni confused ni. Sama ada ni, dia ni percaya ataupun tak percaya apabila kita beritahu. Kalau dia percaya kepada kita, tiba-tiba dia pergi juga, maknanya ada something wrong pada dia. Dia ni sebenarnya tak percaya tapi buat. Macam mana ni kan? Jadi begitulah sebenarnya, itu adalah perumpamaan. Kita dengan Islam ni macam tu. Kita beriman Allah Ta'ala, kita beriman dengan syurga, kita beriman dengan neraka, kita beriman dengan pahala dan dosa dan segala-galanya, dengan malaikat, dengan kitabnya, dengan penulisannya, dengan rakib, dengan atibnya semua. Tapi tiba-tiba kita buat maksiat. Tiba-tiba kita tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu perintah Allah, kita tahu benda ni salah tapi kita buat juga. Jadi macam mana ni sebenarnya ada masalah. Itulah maknanya beriman dan juga beramal soleh ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala rangkaikan makna sekalikan dalam sangat-sangat banyak ayat kan. Jadi beriman beramal soleh. Tapi adakah beriman dan beramal soleh itu sudah cukup untuk melepaskan seseorang itu daripada dia ni tidak rugi? Tak, dia tetap rugi juga. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sambung lagi selepas daripada itu dalam ayat yang sama, iaitu apa? Watawasau. Watawasau ni daripada perkataan al-wasiyah lah. Al-wasiyah. Al-wasiyah ni apa? Al-wasiyah ni ialah apabila kita takdim dalam bahasa Arab, takdimun nushi makrunan bil wa'zi. Iaitu kita memberi nasihat kepada seseorang. Ni wasiat, bukan wasiat dalam orang nak mati tu, bukan ini wasiyah. Ausini, sebagaimana para sahabat ni, kalau dia datang sama-sama mereka, dia pergi kepada Rasulullah, ausini tu kan, beri wasiat pada aku, bukan maknanya dia nak mati, bukan orang tu nak mati kan, tapi maksudnya ialah nasihatlah aku gitu kan, ausini. Jadi wasiat, nasihatkanlah aku. Jadi kemudian makrunan disertai dengan al-wa'zi. Al-wa'zi itu maknanya ialah beri nasihat. Maknanya beri nasihat dan juga wa'zi itu beri peringatan, syarah sikit lah kan. Bagi tazkiyah sikit pada aku kan. Bagi aku ni insaf sikit dan sebagainya. Macam itulah kan. Jadi itu nama dia wasiyah. Jadi watawasau ni kita sebutkan dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Melayunya, kemudian kata
dan saling berwasiat-wasiat. Kena watawasau. Bila dia watawasau tu maknanya ialah aku buat kau buat aku. Maknanya aku beri pada kau beri pada aku. Itu watawasau. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala guna sini ialah syarat yang ketiga. Kalau kita ni tak nak rugi ialah kita mesti ada tawasau. Tawasau artinya ialah maknanya kita tak boleh duduk seorang lah. Maknanya kalau seorang-seorang macam mana nak tawasau? Nak ingatkan apa? Kalau kita pergi bertapa ke, kita pergi apa kan, duduk seorang-seorang, kita tak nak duduk dengan orang lain kan. Kita carilah satu pulau di lautan Pasifik, kita duduk situ, tinggal di situ, kemudian kita minta lah, nak wasiat pada siapa? Pokok kelapa. Tak boleh kan. Tapi maknanya sini ialah secara tidak langsungnya, sebagaimana kata Syekh Syed Tontowi dan juga sebagaimana kata Syekh Sya'rawi di dalam tafsirnya dalam Khawatir Quran dia kata bahawa apa? Dia kata di sini menunjukkan secara tidak langsung perlunya kita ni berada dalam satu jamaah muslimin, iaitu kita ada grup, ada kawan-kawan kita, iaitu ada kawan-kawan yang saling boleh mengingatkan kita di antara satu sama lain. Sebab kalau kita tak bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang lain, macam mana kita ni? Tapi sahabat-sahabat tu bukan sahabat-sahabat makan, bukan sahabat-sahabat motor, bukan sahabat-sahabat kereta, bukan sahabat-sahabat sepekerjaan saja, tak. Tapi maksudnya sahabat-sahabat yang cuba untuk mengingatkan kita untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kita kepada kebaikan. Kalau kita lupa, dia ajak. Itu maknanya sahabat-sahabat yang watawasau ni. Jadi apa dia? Watawasau bi apa? Allah Ta'ala sebut sini. Yang pertama, watawasau bil haqqi, iaitu mengingatkan dengan kebenaran. Ni betul, ni salah. Ni betul, ni salah kan. Jadi sebagaimana dalam satu hadis kan, Nabi SAW sebutkan, Allah Ta'ala telah farada faraid. Kemudian Allah Ta'ala telah harrama asya. Kemudian Allah Ta'ala telah haddah hududan. Maknanya Allah Ta'ala jelaskan kepada kita kan, ini boleh, ini tak boleh. Ini haram, ini wajib buat. Jadi yang wajib buat kita ingatkan kan. Kadang-kadang kita lupa ataupun kadang-kadang kita tak tahu kan. Jadi ini sebab inilah perlukan kepada sahabat-sahabat yang boleh mengingatkan kita. Kalau sahabat tu tak boleh mengingatkan kita, hanya boleh makan, minum sahaja, maka itu sahabatnya sahabat biasa saja kan. Tak dimaksudkan di sini. Yang Allah Ta'ala maksudkan sini sahabat yang boleh mengingatkan kita. Jadi ini telah dipraktikkan oleh Nabi SAW semasa Nabi kita berada di Mekah dulu. Iaitu semua orang yang masuk Islam, mereka ini akan bersama-sama. Mereka akan bersama-sama, maknanya bersatu hati kan, untuk apa? Mengingat di antara satu sama lain dengan kebenaran kan. Ini sebuah berhala salah kan, ini yang benar. Macam ni salah kan, macam ni benar. Jadi mereka bersama-sama, sama-sama berhijrah ke Habasyah, sama-sama berhijrah ke Madinah, sama-sama berperang di jalan Allah, sama-sama menyebarkan Islam dan sebagainya, sama-sama bertahan insya-Allah. Jadi bila kita ada macam ni kan, kita ada bersama-sama ni, kebersamaan, ada rakan-rakan yang mengingatkan kita, yang ni semua, itulah sebenarnya kita telah melaksanakan salah satu daripada perkara ni, iaitu watawasau bil haqqi. Perkara yang keempat dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut kan, yang boleh menyelamatkan seseorang itu daripada kerugian ini, iaitu apa? Watawasau bis sabri. Iaitu ulama-ulama memang majoriti semua sekali, hampir semua mengatakan bahawa as-sabri sini adalah ada kaitannya dengan al-haq. Iaitu kita nak berpegang dengan al-haq, kita nak berpegang dengan kebenaran, dengan benda yang betul, dengan benda yang baik, dengan nak mengamalkan benda-benda yang baik, maka dia perlukan kepada kesabaran. Kenapa? Kalau tak sabar, kita tak mampu. Kita tak mampu nak buat ini kan. Kita tak mampu apa? Kita tak mampu untuk melaksanakan kebenaran ini. Sebab ia adalah susah secara indirectnya kan. Jadi perlukan kepada satu lagi, perlukan kepada kesabaran. Jadi untuk sabar ni, kalau kita seorang susah kan. Jadi sebab itulah insya-Allah kan, kita bersama-sama, kita cari kawan kita yang baik, insya-Allah, yang boleh mengingatkan kita, yang boleh membawa kita insya-Allah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala kepada majlis ilmu dan sebagainya lah, insya-Allah. Moga-moga Allah Taala memelihara kita, membebaskan kita dari termasuk dalam orang-orang yang rugi tadi tu, insya-Allah. Sekarang kita masuk pula kepada surah yang kedua pada muka surah ini, iaitu surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam surah ini, yang pertama sekali Allah mulakan dengan wailun. Wailun ni ada dua makna yang popular lah di kalangan ulama-ulama tafsir. Yang pertama sekali maknanya al-azabu wal halakah, iaitu azab dan juga kecelakaan, kebinasaan. Maknanya binasalah, celakalah, azablah kan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang akan disebutkan selepas daripada ini. Ada makna yang kedua, wailun ni disebutkan oleh ulama tafsir sebagai iaitu nama satu lembah, satu tempat di dalam neraka yang dinamakan sebagai wail. Jadi Allah Ta'ala akan letakkan orang-orang yang tertentu ke dalam lembah neraka ini kan. Jadi maknanya neraka tu banyak tempat
Tempat-tempat tu salah satunya nama dia wail. Itu pendapat yang kedua daripada ulama tafsir tentang tafsiran kepada ayat ini. Jadi wail, kita banyak jumpa wail di dalam Al-Quran ni kan. Itu maknanya ialah neraka. Jadi Allah SWT sebut sini, neraka wail ni ataupun azab ini ataupun kecelakaan ini untuk siapa? Untuk likulli humazatin lumazah. Humazah, lumazah. Ada dua di sini Humazah daripada perkataan humazah ni al-hamzu. Al-hamzu ni artinya ialah apabila seseorang itu ta'ana fi a'radin nas, iaitu seorang yang mencela, menjatuhkan, mengaibkan manusia. Itu nama dia al-hamazu. Tapi untuk perkataan ni sebenarnya al-hamzu, humazah, lumazah ni sebenarnya kedua-dua ni untuk menunjukkan kepada makna, iaitu makna apa? Makna menjatuhkan orang, merendahkan orang, memperbodohkan orang, menghina orang, mencela orang, mengumpat orang, semua benda tu termasuk dalam lumazah, humazah ni. Jadi ada banyak pendapat ulama lah mengatakan adakah humazah makna macam ni, ada lumazah macam ni. Ada yang kata humazah ni adalah bila bercakap di belakang, lumazah tu bercakap di depan. Ada yang kata humazah tu terbalik kan, humazah tu ialah bercakap di depan, lumazah tu bercakap di belakang. Wallahu a'lam bissawab. Itu adalah semua sebab orang Arab dalam bahasa Arab dia gunakan semua perkataan-perkataan tu. Jadi bagi kita insya-Allah kan, kesimpulan humazah dan juga lumazah ni ialah menunjukkan kepada mubalarah. Kalau orang tu buat satu sahaja sekali mencela orang, contohlah katakan dia memanglah melakukan kesalahan tetapi tidak dipanggil sebagai humazah, lumazah. Jadi siapakah dia yang dikatakan lumazah sini? Sebab nuzul kepada ayat ni ialah kerana ada, iaitu orang-orang Quraisy ni, orang-orang yang menentang baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, mereka ni menggelarkan Nabi dengan macam-macam gelaran, menampalkan, menempelkan pada Nabi tu, meletakkan label-label kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kepalanya ialah, contohnya ialah seperti Umayyah bin Khalaf. Contohnya lagi ialah seperti Al-Walid ibn al-Mughirah. Jadi inilah di antara apabila mereka ni dahsyat sangat mencela Nabi, merendahkan Nabi, mengutuk Nabi dan sebagainya, maka turunlah ayat ni. Jadi Allah Ta'ala kata wailun likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang banyak mencela sangat, banyak mengutuk orang dan sebagainya. Jadi seterusnya apa? Allah Ta'ala kata allazi jama'a malan wa addadah, iaitu sifat dia dia mengumpulkan harta, wa addadahu, dan dia membilang-bilang hartanya. Maknanya asyik kira harta dia. Bukanlah salah kita kata kira harta tak salah, jangan salah faham bukan maknanya mengumpulkan harta itu salah, tak tetapi Allah Ta'ala menggabungkan sini, menggabungkan di antara mengumpulkan harta, membilang harta, melihat rasa harta dia banyak, lalu akhirnya dia pun menjadikan harta ini sebagai ukuran untuk mengatakan bahawa orang ni hina, orang ni rendah. Kenapa? Kerana dia ni tak ada harta, kerana dia ni kurang harta. Jadi harta ni sebagaimanalah yang kita sebutkan sebelum daripada ni, dalam surah yang sebelum daripada ni, itu surah At-Takasur. Allah Ta'ala katakan alhaakumut takasur, janganlah rasa banyak, bila banyak harta, banyak ni, itu semua menyebabkan kamu rasa macam okey, kamu settle, kamu tak ada masalah dah, kamu boleh cela orang, kamu boleh kutuk orang. Tak boleh. Harta tu pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingatkan. Dan dia sepatutnya adalah ujian untuk manusia, untuk kita tengok, Allah Ta'ala nak tengok kita ni, kita gunakan setakat mana harta tu untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata selepas itu, yahsabu annama lahu akhladah. Itulah maknanya yang menguatkan lagi, nak mengatakan bahawa sifat mereka ni dengan harta tu, mereka rasa bahawa mereka ni akan dapat kekal. Akan dapat kekal di mana? Kekal di atas dunia, ataupun akan dapat memelihara mereka ni daripada kesusahan. Jadi mereka ingat bahawa harta tu adalah yang dapat. Tak. Harta tak boleh buat apa pada kita pun. Harta tak boleh tolong kita. Kalau Allah Ta'ala nak matikan kita, Allah Ta'ala nak ambil nyawa kita, Allah Ta'ala nak ambil kesihatan kita, Allah Ta'ala nak ambil keberkatan daripada hidup kita, tak ada guna pun harta-harta tu. Sebab itulah kita sangat-sangat perlu kepada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan, daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata kalla, jangan sekali-kali kan, jangan kamu buat macam tu. Allah Ta'ala minta kamu stop sudah kan. La yumbazanna fil hutamah. Allah Ta'ala kata dia akan dicampakkan. Nabaza ni ialah mencampakkan satu benda dengan hina. Kalau campak biasa-biasa tu, campak macam tak hina lain. Campak mari tak barang kat saya sikit, dia pun campak. Campak tu maknanya bukan hina. Kemungkinan dia sayang benda tu, tapi semua style kan, style campak. Tu bukan maksud macam tu. Tapi maksud sini ialah nabaza ni maknanya mencampakkan dalam keadaan hina, kadang-kadang marah, kadang-kadang nak kutuk, kadang-kadang gitu kan. Itu layum bazana. Dia tu orang kafir itu,
Orang yang sifat macam tu, dia akan dicampakkan fil hutamah. Hutamah ni artinya ialah berasal daripada kasru syai' bi quwwah, iaitu apabila kita pecahkan satu benda tu kan dengan dahsyatnya, dengan marahnya kan, itu nama dia hatam, al-hatam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menamakan neraka ni kan, namakan balasan kepada mereka ni dengan nama hutamah. Kerana apa? Kerana apa sahaja yang masuk dalam tu dia akan hancurkan, dia akan bakar habis-habis kan. Jadi Allah Taala kata selepas daripada tu kan, kamu tahu tak hatamah tu apa? Jangan ingat hatamah ni biasa-biasa, tak. Narullahil muqadah, iaitu api Allah. Dinisbahkan sekarang api kepada Allah. Nak menunjukkan apa? Bukan api biasa-biasa, tapi api yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan api yang dinyalakan oleh mamak ni kan, api kecil, api di restoran tu, bukan. Ini api daripada Allah Subhanahu Wa Taala, al-muqadah, yang menyala-nyala. Kemudian seterusnya Allah Taala kata allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api itu tattali'. At-tal'u ni ialah maknanya iaitu yang at-tali'u ni maknanya yang sampai kepada satu benda tu dengan cepat. Kalau sampai lambat-lambat perlahan, dia bila nak sampai. Ni tak tu terus sampai. Itu tattali'. Jadi tattali' tu maknanya dia tengah menerpa dengan dahsyatnya alal afidah, kepada afidah. Afidah ni maknanya ikut terjemahannya hati lah kan. Jadi ulama-ulama kata kenapa disebutkan hati di sini kan. Pengajarannya ialah apa ulama kata, iaitu yang kita boleh tadabbur sini, itu kerana dia kata hati itulah pusat kepada sakit. Pusat kepada sakit. Kadang-kadang walaupun perbincangan sekarang kita kata sakit tu sebenarnya ada tulang belakang dia naik ke atas saraf tu kan, pada otak kan. Kalau otak tu rosak, mana dia tak rasa sakit, tak rasa panas, tak rasa sejuk, tak rasa sakit, tak rasa apa kan, kalau saraf tu putus kan. Jadi adakah afidah ni adalah otak tu, ataupun afidah tu adalah hati di mana kita wallahu alam kita tak tahu kan. Tetapi satu pendapat ulama kata pusat kepada kesakitan, tempat rasa sakit dan sebagainya, itulah hati. Sebab tu Allah Taala sebutkan tattali'u 'alal afidah. Yang keduanya, ada ulama kata disebutkan afidah di sini kerana apa? Kerana afidah itu iaitu hatilah tempat dikandungnya segala akidah, segala kepercayaan, segala sebab kenapa mereka buat macam ni, kenapa mereka buat macam ni. Jadi Allah Taala bakar hati mereka kan. Jadi untuk merasakan kesakitan tu kan. Jadi tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Kemudian tu bagaimana tu alaihim muqsadah tu, iaitu alaihim mereka, innaha api itu, neraka itu ke atas mereka muqsadah. Muqsadah tu maknanya menutup sehingga tak boleh keluar, menutup dengan ketat yang tak boleh dikunci habis-habis kan, sehingga muqsadah itu namanya muqsadah. Muqsadah tu dikunci yang tak boleh keluar lagi daripada di situ. Jadi keadaan yang dahsyat Allah Taala nak ceritakan makna mereka dia meronta nak keluarkan daripada situ kan, kerana panasnya, kerana dahsyatnya kan, kerana api yang membakar. Tapi Allah Taala kunci dah mereka tak boleh keluar. Kemudian fi amatin mumaddadah, dan kemudian mereka pula mumaddadah. Mumaddadah makna terikat, ditambat pada apa? Pada tiang-tiang. Tiang-tiang tu kata tiang-tiang yang melintang dalam neraka. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu adalah Allah Taala nak memberitahu kepada kita kan, jaga-jaga jangan bersifat macam tu. Kerana orang yang menentang Allah, orang yang mengutuk para dai, mengutuk orang-orang yang berdakwah, mengutuk orang-orang yang membawa kepada kebaikan, ni nak mengajak kepada kebaikan, maka jaga-jaga kan. Atau apatah lagi merendah-rendahkan sebagaimana yang dilakukan oleh para musyrikin Mekah terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ingatkan dia akan berulang iaitu perangai macam ni akan berulang sehinggalah kepada akhir zaman. Jadi insya-Allah kita habis surah Al-Humazah, kita masuk pula sekarang surah Al-Fil. So Al-Fil ni ialah Allah Taala menyebutkan di antara nikmat-nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Quraisy. Jadi secara tidak langsung juga Allah Taala nak ingatkan kita kepada nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Kenapa Allah Taala sebutkan nikmat-nikmat ni? Kerana nak mengingatkan mereka bahawa mereka sendiri tidak mampu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka perlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tidak tolong orang-orang Mekah ni kan, nescaya mereka ni tidak mampu untuk melawan tentera bergajah yang datang ni. Jadi Allah Taala nak tunjukkan bahawa kepada mereka ni, bahawa Allah Taala lah yang menolong mereka. Jadi kenapalah mereka ni tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah ini datang, kemudian selepas ni datang lagi surah Quraisy yang akan kita baca insya-Allah dalam sesi akan datang. Kita tengok dulu soal fil ini, surah Ashabul Fil. Allah Taala sebut sini kan, iaitu apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu tak tengok ke? Tengok di sini maksudnya ialah berfikir. Kamu tak fikir ke? Cuba fikir sikit.
Sebab tengok tak semua orang tengok kan tentera bergajah tu, tapi berfikir sebab tentera bergajah ni masyhur. Seluruh tanah Arab tahu. Sebab itulah mereka namakan dengan tahun tu, tahun kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan tahun gajah. Kerana apa? Kerana pada tahun tu berlakunya serangan Abraha. Jadi ceritanya panjang sikit lah kan, iaitu Abraha ni benci, dengki, tengok orang semua datang ke Mekah setiap tahun kan, tak datang kepada tempat dia. Akhirnya dia pun buatlah satu gereja yang besar supaya orang-orang Arab semua datang. Dia ni di Yaman kan. Tapi orang tak datang juga. Bahkan ada orang Arab di situ, ada seorang Arab tu yang pergi telah melomorkan najis, melomorkan kekotoran pada gerejanya tu. Jadi akhirnya dia marah, dia ambil gajah-gajah daripada Afrika, kemudian dibawa kan untuk pergi menyerang Kaabah, untuk meruntuhkan Kaabah kan. Tapi berlakulah apa yang berlaku tu kerana kesombongan dia, kejahatan dia kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pelihara. Orang Mekah tahu semua benda ni, iaitu mereka tengok, mereka duduk di tepi-tepi bukit tu kan. Mereka tak berani nak lawan tentera Abraha ni kan. Sebab dengan gajahnya, dengan tentera yang ramai dan sebagainya, maka mereka tengok tu tiba-tiba Allah Ta'ala utuskan burung. Jadi kita tengok sini Allah Ta'ala kata, kamu tak fikir ke benda tu semua? Kamu tak fikir ke? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah Ta'ala telah jadikan planning mereka tu fi tadlil tu maksudnya sia-sia, dan tadlil tu maksudnya tak jadi apa-apa, tak boleh, plan tu tak menjadi, dan juga bahkan terkena kepada mereka sendiri. Fi tadlil, plan Abraha tu. Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil. Macam mana Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala telah mengirimkan hanyalah tayran ababil. Jadi tayran ababil ini, daripada dia kata ababil ni, ada pendapat kata ialah daripada perkataan abul ataupun ibal. Jadi macam-macam lah pendapat ulama kata kan. Tetapi maksud dia ialah jamaat maksud dia. Dalam tafsir Jalalain kata maksudnya ialah berkumpulan. Maknanya datang tu segorombolan kan. Iaitu burung apa? Burung tadi tu. Kemudian burung tadi tu apa? Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melontarkan mereka. Burung-burung tu dia bawa batu-batu min sijil. Hijarah batu, min sijil. Sijil ni ialah batu yang dibakar yang keras. Ada yang kata tanah liat yang dibakar menjadi keras, lalu dia ni terbakar, dan apabila dia ni kecil, menurut setengah pendapat tabi'in ataupun pendapat sahabat yang menceritakan tentang tafsir surah ini, dia katakan besarnya adalah sebiji kacang saja. Kecil je kan, kalau kita kata kacang Jawa, kecil je kan, kacang tu satu saja. Jadi dia bawa benda tu, dan setiap daripada batu tu ada nama, menurut setengah tafsir kata. Jadi kemudian dicampakkan jatuh di atas kepala, kemudian masuk keluar ke bawah tu kan, keluar bawah manusia tu. Jadi dia masuk ke dalam tu kan, terbakar, dia membakar semua orang tu setiap daripada askar tu yang datang, setiap daripada tentera-tentera Abraha yang datang tu, semua tu lalu luluh lah kan. Bila masuk saja dalam badan mereka, lalu hancurlah daging-daging mereka, lalu jadilah sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut selepas itu, faja'alahum ka'asfin. Asfin ni ialah digunakan oleh bahasa Arab, orang Arab, iaitu untuk menunjukkan kepada, iaitu daun-daun yang selepas daripada dituai. Kalau mereka tu tuai gandum ke, tuai padi ke, tuai apa ke kan. Jadi adalah daun-daun yang berselerakkan di atas tanah tu kan. Yang kemudian tu makul. Makul tu maknanya dimakan oleh ulat-ulat dan juga. Jadi maknanya dah lah dia tu terpisah kan. Lalu tak hidup dah mati, kemudian dimakan pula. Dimakan oleh binatang-binatang. Jadi maknanya berlubang-lubang kan. Kalau kita tengok macam daun lah, katakan daun dimakan oleh ulat tu kan. Jadi macam berlubang-lubang macam tu. Itu adalah asfin makul. Jadi Allah Ta'ala sifatkan keadaan mereka tu setelah daripada mereka ni mati, setelah daripada mereka ni kan terkena batu yang kecil saja tu kan. Jadi akhirnya mereka semua mati, dihancurkan oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala nak ceritakan kekuasaan dan juga nikmat dia kepada orang-orang Quraisy ni kan. Apakah kamu tidak mau bersyukur? Jadi kita pada hari ini kan kita tengok bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kan dengan sedikit benda yang kecil juga, iaitu kuman corona, kita katakan. Allah Taala, ianya adalah merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah Taala nak uji kita kan. Kita ingat tak ingat kepadanya, ataupun kita ni tetap juga berdegil, tetap juga kena sifat. Jadi Allah Taala boleh hancurkan kita sebenarnya dengan perkara yang sangat kecil kan. Dengan perkara yang mungkin kita tak terfikirkan. Susahnya manusia nak dapat vaksin. Bagaimana kalau Allah Ta'ala hantar lagi kan, banyak lagi virus, apa akan jadi pada manusia? Jadi akuilah kita sebagai manusia, kita ni sebenarnya adalah lemah, dan kita perlukan kepada Allah,
Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk hantar link kepada semua sahabat-sahabat kita yang tidak mengikuti sesi kita pada pagi ini ataupun yang tidak berada di dalam grup ini. Insya-Allah di dalam yang tidak mengikuti Facebook ini, insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah di muka surat yang seterusnya 602 insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.